Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa Amin. ilham malaikatil muqarrabin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Amin. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين أثبنا آمين يا رب العالمين. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini agak panjang, dan kita pun ini kali kelas kita yang kedua kita cuba tafsir dan i'rab ayat ini, dan insya-Allah pada hari ini kita akan tamatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzaril ladzi, dan engkau wahai Muhammad, dzaril ladzi, tinggalkanlah, biarkanlah. Dzari ini maksudnya tinggalkanlah, biarkanlah, jangan ambil kisah, jangan menjadi masalah. Ini ayat ini diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Jadi pada masa ini Nabi tidak ada kuasa, Nabi tidak ada daulah negara. Pada masa ini permulaan dakwah Rasulullah SAW. Jadi Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi supaya membiarkan, tidak ambil kisah, ataupun tinggalkan alladzina ittakhadhu, iaitu tinggalkan mereka-mereka yang menjadikan. Ittakhadhu ini mengambil ataupun menjadikan sesuatu, di sini menjadikan agama mereka, dinahum, agama mereka, la'iban walahwan, menjadikan agama mereka sebagai apa, iaitu sebagai la'iban, mainan, sebagai mainan, walahwan ini hiburan. Jadi Allah Ta'ala telah mengarahkan Nabi kita Muhammad SAW supaya tidak mengambil kisah, ataupun biarkanlah mereka dengan cara mereka, tinggalkanlah mereka, jangan kamu terlibat dengan mereka dan bergaul dengan mereka, iaitu orang-orang mereka yang telah menjadikan agama, dinahum, agama mereka, la'iban, mainan, walahwan, dan juga hiburan, wa gharrathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Kehidupan dunia telah memperdayakan mereka dengan keindahan ataupun kenikmatan, kelazatan, hiasan dunia ini telah menjadikan mereka itu terpedaya, ataupun dunia telah menipu mereka. Jadi tiga golongan ini telah pun kita pelajari sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjauhi mereka, tidak ambil kisah pada mereka. Semasa Nabi tidak ada kuasa, tapi bila ada kuasa hendaklah bertindak dengan tindakan-tindakan. Seandainya ia membawa kepada kekufuran ataupun membawa kepada kefasikan, maka hendaklah ia diambil tindakan. Samalah juga macam kita, negara kita Malaysia, sesuatu yang berlaku, mereka yang mempermainkan agama, menghina agama, menjadikan agama ini sebagai gurauan dan sebagainya,
boleh diambil tindakan di dalam undang-undang syariah ataupun undang-undang yang ada di negara kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjauhi mereka. Ini merujuk kepada beberapa perbuatan mungkin saya dah sebut sebelum ini, dan tambahan mungkin kita boleh tambah maklumat. Tegahan ataupun larangan ini berkait dengan sikap musyrikin Mekah, di mana mereka cuba untuk menggambarkan contohnya solat. Solat mereka menggambarkan orang-orang Islam ataupun Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan sahabat, mereka solat dan seolah-olah mereka gambarkan orang solat ini seperti bersiul ataupun seperti suara kambing, maknanya bacaan-bacaan dalam solat, mereka berdiri dan sebagainya, dan mereka bertepuk-tepuk tangan, mereka memperli, mereka mengherdik, menghina, dan pada masa yang sama mereka menegah Nabi dan juga para sahabat solat di Kaabah ataupun di Masjidil Haram. Itu ada digambarkan di dalam Al-Quranul Karim pun ada disebut mereka itu mukaan wa tasdiyah. Mereka itu salat dalam keadaan muka mereka seolah-olah membunyikan suara, bersiul, memuka ini bersiul ataupun mengeluarkan suara binatang, dan tasdiyah tepuk tangan. Sebenarnya gambaran di dalam ayat itu adalah untuk menyatakan bentuk-bentuk hiburan ataupun hinaan, laiban, permainan yang mereka cuba tunjukkan kepada umat Islam pada masa itu, iaitu khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini salah satu bentuk hina ataupun merendahkan, bentuk permainan dari sudut salat. Begitu juga tawaf. Tawaf juga mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Sebab itulah turun ayat kan, Allah Ta'ala sebut khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, maknanya tutuplah aurat, ambillah perhiasan kamu apabila kamu pergi ke masjid. Kerana orang kafir musyrikin Mekah ini bila tawaf mereka bertelanjang. Ini adalah satu bentuk juga la'iban walahwan wa gharrathumul hayatud dunya. Bagi mereka tawaf ini adalah tawaf sekeliling Kaabah, ada berhala di situ, mereka pecat pakaian mereka atas asas seolah-olah mereka hapuskan dosa-dosa mereka, mereka gugurkan dosa-dosa mereka dengan memecat ataupun membuka pakaian tersebut, dan pakaian itu ditinggalkan, tidak diambil, dan mereka tawaf di sekeliling Kaabah sambil bertepuk tangan dan sebagainya. Dan itu juga adalah bentuk-bentuk laiban walahwan di dalam ajaran-ajaran agama, khususnya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka itu tenggelam dengan dunia. Jadi hendaklah Nabi Muhammad SAW tidak ambil kisah. Seandainya Nabi mengambil kisah, mengambil cakna ataupun rasa bermasalah dengan tindakan mereka itu, maka permulaan dakwah tidak akan berjalan dengan baik. Maknanya biasa bila kita berdakwah ada hinaan, ada sindiran dan sebagainya. Jadi kalaulah diambil kisah dengan sindiran, hinaan tersebut, maka tidak dapatlah kita nak jalani ataupun nak teruskan dakwah menyeru ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibiarkan segala apa kehinaan, permainan pada agama dan sebagainya, dan juga mereka-mereka yang tenggelam dengan dunia ini yang tidak nampak akhirat. Cuma di dalam ayat ini wa gharrathumul hayatud dunya ini, kalau merujuk kepada musyrikin Mekah, mereka itu tidak beriman dengan hari akhirat. Jadi dunia telah menipu mereka sehingga mereka mengatakan akhirat tidak ada. Mereka kata apabila tulang ataupun kulit ataupun orang yang mati itu telah reput, hanya tinggal tulang, bagaimana mahu dibangkitkan kembali? Ada disebut di dalam ayat-ayat surah Yasin dan sebagainya, ada disebut tentang ayat ataupun tentang pegangan tersebut oleh kafir Quraisy.
Jadi tenggelam mereka diperdaya oleh dunia itu sehingga mereka tidak ingat kepada hari akhirat. Jadi dosa pahala tidak tahu, neraka syurga mereka tidak kisah. Maknanya diazab di dalam neraka, hari kiamat, kebangkitan selepas mati, sesaan di alam barzakh dan apa-apa saja itu mereka tidak kisah pun. Mereka tidak percaya pun. Kerana apa? Kerana wa gharratumul hayatud dunya, kerana mereka itu terpedaya dengan kehidupan dunia. Wa dhakkir bihi an tubsala, sampai di sini kita pada kelas kita sebelum ini ya. Wa dhakkir bihi, dan hendaklah engkau wahai Muhammad mengingatkan mereka bihi. Bihi itu iaitu dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim ataupun dengan hari kiamat. Dengan sesaan hari kiamat dan sebagainya. Jadi bihi ini, hi itu boleh kembali kepada Al-Quranul Karim. Jadi kamu bacalah Quran kepada mereka. Kamu ingatkanlah mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Kamu ingatkanlah kepada mereka dengan syurga dan neraka, sesaan-sesaan di dalam neraka. Wa dhakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha. An tubsala, jangan sampai diri terjerumus di dalam kebinasaan. Supaya tidak menyerah diri seseorang itu ke neraka Allah SWT bima kasabat, dengan apa yang dirinya telah usaha. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi', dan tidak ada selain daripada Allah SWT penolong, wala syafi', penolong, pembantu. Wa in ta'dil, dan seandainya seseorang itu, diri seseorang itu mahu menebus kulla adlin, semua tebusan, bentuk tebusan, la yu'khad minha, tidak akan diambil daripadanya. Ulaika alladhina ubsilu, mereka yang mempermainkan agama Allah, mereka yang menjadikan agama Allah itu adalah hiburan, mereka yang menghina, mempersenda, dan mereka yang tenggelam di dalam dunia, tertipu dengan dunia ini. Alladhina ubsilu, mereka yang dicampak ataupun yang memasukkan diri mereka ke dalam neraka, ke dalam kehancuran, kemusnahan, bima kasabu, dengan apa yang mereka telah usahakan. Lahum syarabun, di dalam neraka bagi mereka syarabun, minuman, min hamimin, daripada api yang panas, wa adzabun alim, dan adab yang pedih, bima kanu yakfurun, disebabkan dengan apa yang mereka telah ingkar ataupun kufur. Itu adalah terjemahan ayat 70, supaya kita ingat balik ayat ini. Kita telah mempelajari sebelum ini, dan seterusnya kita lihat i'rab yang berbaki. Kita telah pun sampai ke ayat wa gharratumul hayatud dunya, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung wa dzakir bihi. Okey, kalau ada soalan sila boleh tanya sebelum kita mula dengan i'rab. Ya Ustaz, dengan tertipunya kita di dunia ni, dia perkataan laiban dan lahwan, Ustaz. Laiban tu permainan, Ustaz. Lahwan tu ialah media senda hiburan kan. Sekarang kita di dalam dunia sekarang ni, keadaan kita sekarang macam itulah, Ustaz kan. Jadi ini telah diteguhkan sejak zaman Nabi lagi kan. Laiban dan kita dalam Olimpiknya, media masa, macam-macam hiburan. Macam mana tu, Ustaz? Ya, itu dari itu dari sudut apa? Dari sudut dunia ini dia innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Itu Allah Taala sebut dalam ayat lain. Sesungguhnya hanya dunia ini la'ibun, tempat bermain, wa lahwun, tempat berhibur, wa zinah, tempat hiasan, wa tafakhurun, tempat sombong menyombong, bangga berbangga, wa tafakhurun bainakum wa takathurun, tempat menimbung ataupun menambah, wa takathurun fil amwal wal aulad, tempat kamu tambah harta-harta dan juga anak-anak. Itu ada digambarkan di dalam ayat yang lain. Apa yang disebut oleh Haji Jamil itu hakikat dunia. Bukanlah bermakna dunia ini semuanya hiburan, tidak. Dunia ini ada juga ibtila, ada ujian, ada bala, musibah dan sebagainya.
tetapi manusia dia tidak terpedaya dengan ibtila ataupun fitnah ataupun musibah tersebut. Tetapi manusia diperdayakan, ditipu oleh kelazatan dunia ataupun hiasan dunia. Jadi Allah SWT di dalam banyak ayat Quran dia sebut gambaran bahawasanya dunia ini adalah laibun, tempat bermain. Memang kita banyak bermain. Cara bermain berbeza-beza. Permainan orang kaya, permainan orang miskin, permainan kanak-kanak, permainan orang dewasa. Dan sekarang ini permainan dan juga hiburan yang boleh dikatakan semua orang terlibat, iaitu dengan gadget ataupun handphone yang ada pelbagai bentuk permainan dan hiburan. Setiap orang bersama dengan handphone masing-masing, sama ada dengan media masanya, dengan WhatsApp-nya dan sebagainya. Jadi semua itu adalah bentuk-bentuk dunia, dan kita lihat bahawasanya manusia memang tertarik, terpedaya, tertipu dengan hiburan-hiburan tersebut. La'ibun walahwun watafakhurun. Dan dunia ini adalah tempat orang bertunjuk-tunjuk sombong, tunjuk bangga diri. Tak kira orang miskin berbangga dengan caranya, orang kaya berbangga dengan caranya, ustaz berbangga dengan cara ustaz, pelajar berbangga dengan cara pelajar. Semuanya terlibat, orang politik dengan gayanya, pemimpin dengan caranya tersendiri. Jadi tempat, bahkan kanak-kanak yang kecil pun kita lihat mereka itu ada kesombongan, ada rasa bangga dan sebagainya, di mana tafakhur itu, berbangga-bangga itu memang ada di dalam kehidupan dunia ini. Kita tak boleh nak lari, cuma jangan tertipu, Dan juga watakathurun. Dunia ini juga adalah tempat orang menambah. Pertama Allah Ta'ala cuba sebut watakathurun fil amwal wal aulad. Tempat orang menimbung ataupun menambah, ataupun dengan erti kata lain, tempat yang orang tidak cukup, sentiasa mahu menambah, iaitu harta. Ada sebuah rumah, nak 2 rumah. Ada sebuah kereta, nak 2 kereta. Ada satu motor, nak motor. Yang satu lagi, ataupun yang lagi hebat lagi, bahkan ada seorang isteri nak 4 isteri, itu diharuskan oleh syarak kita. Tetapi sebenarnya ada sikap untuk menambah. Ada sebidang tanah, nak 2 bidang tanah. Ada apa-apa saja di dunia ini orang nak tambah. Bahkan kita makan nasi pun, kalau yang sedap itu kita nak tambah 1 pinggang, kalau boleh 2 pinggang, ataupun 1 lauk, 2 senduk lauk. Jadi semua itu kelazatan yang Allah Ta'ala gambarkan di dunia ini. Orang akan menambah, orang akan menimbungkan hartanya, dan juga aulad, anak-anak ini Allah Ta'ala gambarkan dari sudut pengaruh. Kerana orang Arab ni dia hidup berkabilah. Kalau keluarga itu besar, maknanya orang itu hebat. Mereka akan, kalau masuk pilihan raya, mereka akan dilantik kerana dia punya kabilahnya besar. Kabilahnya menguasai sesuatu tempat. Kita di Malaysia ini, hidup kita bukan berkabilah. Kita tidak angkat keluarga, walaupun ada kita angkat bangsa. Tetapi Arab ini bangsanya Arab, dan mereka juga mengangkat kabilah mereka. Contohnya ini adalah anak beranak Ustaz Nazmi contohnya. Jadi setiap kabilah itu hendaklah dia kahwin, ramaikan anak supaya kabilahnya semakin besar, menguasai sesuatu tempat. Bahkan kalau setengah negara, setiap kabilah itu ada tentera, ada kekuatan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala gambarkan tempat menimbun anak pinak, maknanya pengaruh, kuasa. Jadi itulah hakikat dunia. Wa takathurun fil amwal wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatu. Allah Ta'ala umpamakan semua itu adalah seperti hujan, di mana hujan itu dikagumi oleh para petani kerana dia menumbuhkan pokok-pokok. Jadi bila turun hujan, pokok-pokok bertumbuh, tetapi Allah Ta'ala gambarkan pokok-pokok itu dia tidak kekal, akhirnya dia jadi kuning, musfarra wa yakunu hutama. Dia akan jadi, daunnya akan kuning, daunnya akan gugur, kemudian semua itu, daun-daun itu akan hancur.
Maknanya kita anggaplah semua keindahan atau perhiasan dunia itu seperti sebatang pokok yang asalnya tumbuh, kemudian keluar dahan-dahannya, keluar daun-daunnya, tetapi pokok itu akhirnya apa dia punya penghujungnya? Penghujungnya akan gugur daunnya, batangnya akan repuh, dia akan tumbang. Kemudian akhirnya jadi hutam, mana jadi repuh, tidak ada apa-apa. Begitulah dunia. Begitu juga apa-apa saja yang kita ada pada hari ini, dunia semuanya akan hilang. Kita tak bawa pun bersama kita di akhirat. Hanya semata-mata di dunia ini. Jadi semua itu jangan dijadikan gharrat. Jangan dijadikan dunia itu menipu. Menipu kehidupan kita. Kalau tidak, memanglah kita akan leka kerana dunia ini adalah hiasan, banyak perhiasannya. Kita akan leka sehingga kita lupa bahawasanya kehidupan kita yang sebenarnya adalah di akhirat sana. Kita ini sebelum Allah Ta'ala turunkan kita ke bumi, kita berada di syurga. Jadi kita akan kembali ke syurga. Dan kita tidak mahu kita bersama iblis masuk ke dalam neraka. Kerana daripada ciptaan kita awal lagi kita dah tahu musuh kita adalah iblis. Jadi kita buang hasutan iblis, kita buang dunia yang penuh dengan ujian ini, dan kita cuba untuk fokus matlamat utama kita adalah kehidupan akhirat. Tidaklah bermakna kita buang dunia, tidaklah begitu. Tetapi kita tidak ditipu ataupun tertarik dengan dunia. Kita tidak menjadi hamba kepada dunia, tetapi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu jawapan kepada Haji Jamil. Perkataan la'aban walhawan ini banyak diulang di dalam ayat. Banyak ulang saya. Ya. Dia terus kata mata'ul ghurur tu apa Ustaz? Mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur maknanya kesedapan ataupun kenikmatan yang menipu. Ya. Yang menipu. Memang menipu. Sebenarnya dunia ini dia menipu kita. Kelazatan itu menipu. Kerana kelazatan dunia ini pertama dia adalah nisbi. Dia mengikut orang. Setengah orang nasi kerabu sedap. Jadi yang kata nasi kerabu sedap tu dia kata sedapnya. Pun begitu nasi kerabu yang sedap itu ada di satu tempat dia kata nasi di situ sedap. Ada setengah tempat dia kata nasi di sini lebih sedap. Dan yang kata sedap di tempat, contohnya di restoran, mana-mana restoran dia kata sedap nasi kerabu di situ, bila dia makan dia akan rasa tak sedap. Mungkin permulaan dia rasa sedap, tapi kalau bagi lagi satu bungkus dia kata dah tak nak dah. Kenapa? Kerana dah kenyang. Kerana bila seseorang itu dah kenyang, bila dia sudah pun kecapi kesedapan dunia itu, maka kesedapan dia pun akan pergi. Maknanya dah hilang. Dia adalah menipu sebenarnya. Dia adalah nisbi. Itu nasi kerabu saja. Begitu juga benda-benda yang lain. Kita ini ada makanan, ada pakaian, ada warna, ada kenderaan, ada tempat. Jadi masing-masing kata ini menarik, ini sedap, ini lazat, ini sangat bagus dan sebagainya. Tapi semuanya adalah nisbah semata-mata. Kadang-kadang orang bercuti di tepi laut. Dia kata indahnya tepi laut itu. Tapi orang yang duduk di tepi laut itu, yang membesar di tepi laut, jadi nelayan dan sebagainya, dia kata apa? Dia kata aku tak nak di tepi laut ini membosankan. Kalau bercuti dia nak pergi ke dalam hutan. Dia kata dalam hutan itu adalah lagi seronok. Ada air terjun, ada pokok-pokok dan sebagainya. Orang yang berada di hutan pula, dia kata kalau boleh aku nak duduk di bandar. Orang yang duduk di bandar pula, maknanya dunia ini tidak ada yang indah seindahnya. Tidak ada yang enak seenaknya. Tidak ada yang lazat selazatnya. Mana tidak ada. Yang adanya di syurga Allah SWT. Maknanya di syurga tidak ada yang tak sedap. Sedap. Tidak seperti dunia ini. Jadi dunia ini dia memang menipu sikapnya. Jadi kalau kita tertipu dengan dunia, maka itu apa panggil rugilah kita hidup di atas dunia ini.
mata'ul ghurur, kesedapan yang menipu. Okey Haji, itu sedikit jawapan daripada Haji Jamil. Jadi kita teruskan dengan i'rab. I'rab sampai ke wadzakkir. Okey, siapa yang ada nota buku i'rab ni boleh buka, boleh tengok. Muka surat berapa kita ya? Muka surat 136, ayat 70. Allah Ta'ala sebut wa'atifah, wa dhakkir, mata'ud dunya, wa dhakkir wa'atifah. Wa'atifah maknanya wa itu adalah huruf ataf. Wa itu adalah huruf ataf. Dhakkir mithlu zar. Zar itu adalah fi'il amar. Zar ini kalau ikut ada Ibni Ashur, dia bagi tahu zar ini dia tidak ada fi'il madin. Zar ini qila, dikatakan fi'il ini, amar ini dia tidak ada fi'il madin, dia tidak ada fi'il mudhari', tapi dia ada fi'il amar. Cuma dia punya wazan dia seolah-olah ada waw, wa dhara yadhiru, tetapi fi'il amarnya dengan zar kerana untuk sebutan, ringan sebutan, tak boleh dengan zar, tak boleh dengan zir. Kalau ikutnya wadhara yadhiru dhir, seperti wa'ada ya'idu id, waritha yarithu rif. Tapi wadhara yadhiru zar, tak baca dengan zir, kerana zir itu dia agak susah untuk sebut, kerana dua huruf yang menggunakan hujung lidah, za, ra, ra tikrar, za hujung lidah, jadi payah nak sebut. Zir, ra, payah. Jadi diletakkan za itu bari atas, zar, jadi mudah nak disebut. Wadhari, jadi zari ini adalah amar, fi'il amar sakin, baris ra itu mati, sama juga dengan zakir. Wadzakkir itu adalah fi'il amar bagi dzakkara yudzakiru zakkir. Kalau dzakara ingat, zakir mengingatkan. Wazan dia adalah fa'ala yufa'ilu fa'il. Kalau kita guna yang sulasi, kita sebut dzakara, contohnya dzakarallah Muhammadun, dzakara Muhammadun Allah, maknanya Muhammad ingat kepada Allah. Apabila kaf itu digandakan, dzakara, dia akan memberi makna pertamanya al-muta'addi. Dia akan memberi makna pertama al-mubalaghah. Al-muta'addi pun betul juga jika fi'il itu lazim. Cuma dzakara ini fi'ilnya adalah muta'addi, dzakara Muhammadun Allah. Jadi antara maknanya dia adalah mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya kerap ataupun banyak. Wa dzakkir bihi, maka hendaklah kamu kerap ataupun banyak, berkali-kali, jangan sekali. Dan juga dia ada imbuhan, kalau dzakara ingat, kalau dzakkara mengingatkan. Yang ada imbuhan itulah ada makna di situ muta'addi. Muta'addi. Wa dzakkir, dzakkara, kalau kita ikut dia punya tasrif, dzakkara, kemudian yudzakiru fi'il mudhari'nya, kemudian zakir fi'il amarnya, zakir, dia punya wazannya fa'ala, yufa'ilu, dan fi'il amali adalah fa'il. Jadi pada perubahan lafaz ini menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu ini, antaranya ada makna mubalaghah. Mubalaghah ni maknanya bukan sekali, tapi hendaklah kamu kerap ataupun kuat ataupun banyak, sentiasa mengingatkan mereka, orang-orang yang leka tadi, mengingatkan mereka. Ataupun juga dia muta'addi, maknanya diletak imbuhan meng.
Kalau tadi zakara yadhkuru, ingat, sebut, ingat, sebut. Kalau zakara mengingatkan ataupun menyebut. Jadi Allah SWT sebut di dalam ayat Quran wa dzakir, dan dia adalah fi'il amar. Fi'il amar sakin, dia adalah baris mati ra itu. Dzakir ra itu adalah diletak dengan baris mati. Kita panggil sakin, sama macam dzar. Amrun sakin. Okey, saya besarkan sikit ya. Jadi dzakara mithlu dzar. Fi'il amar sakin. Dia adalah fi'il amar sakin. Jadi sama dengan dzar ini. Dzar ini fi'il amar amrun sakinun. Sakin itu maknanya baris dia mati di hujung. Iaitu dzakir, ra itu dia letak baris mati. Bihi muta'allikum bi dzakir. Bihi muta'allikum. Bihi itu ba itu huruf jar. Ha itu adalah dhamir, isim dhamir. Jadi dengannya ini dia merujuk ataupun kembali kepada fi'il dzakir. Dia jamu majrur, sebagaimana sebelum ini saya bagi tahu, dia mesti ada tempat bergantung. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia tak boleh ada dengan sendiri kerana dia tidak melengkapkan makna. Dengannya dengan apanya, iaitu dengan zakir. Ingatkanlah mereka dengannya, iaitu dengan Al-Quranul Karim ataupun dengan azab neraka, azab bin nar. An masdariyah nasibah. An ini adalah huruf masdar dan dia adalah huruf nasab. Masdar fi'il selepasnya boleh ditakwil kepada masdar, dan nasibah maknanya fi'il selepasnya hendaklah diletak baris atas. Jadi sebab itulah dibaca tubsala, tidak dibaca dengan tubsalu. Kenapa tidak dibaca dengan tubsalu? Kerana ada an. Asalnya fi'il tubsalu itu dia adalah dia tak ada an. Contoh kita buat tanpa an, tubsalu asalnya. Ini mabni lil majhul, ini mabni lil majhul. Kalau ikutnya tubsilu. Maknanya fi'il tubsalu ni asalnya adalah basala ataupun basula, boleh dua-dua. Basala kemudian yabsalu. Maksudnya berani, basala yabsalu. Kemudian di dalam Quran disebut tubsalu. Disebut tubsalu. Tubsalu ni dia dah jadi fi'il yang 4 huruf. Absala. Kemudian fi'il mudhari'nya ialah af'ala yuf'ilu, silu. Dia macam tu, absala yubsilu. Tapi kita baca dalam Quran tubsalu tidak begitu. Kita baca tubsalu ini kerana dia mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Kerana tidak ada fa'il. Tidak ada fa'il. Kalau ikut yang bawah ni adalah mabni lil ma'lum. Absala yubsilu. Jika mabni lil majhul, tubsalu. Jadi di dalam Quran itu dibaca dengan tubsalu. Asalnya adalah basala yabsalu. Berani maksudnya. Absala memberanikan diri ataupun mencampakkan diri, ataupun juga diterjemahkan menjerumuskan diri di dalam kerosakan ataupun di dalam di dalam azab. Seseorang itu dia campak dirinya sendiri ke dalam neraka ataupun azab Allah SWT. Jadi absala yubsilu. Ada an selepasnya. Ada an. Bila diletak an, kita dah jumpa tadi, an itu adalah masdar, dia huruf masdar dan juga dia huruf nasab. Jadi tubsalu tadi, dia dah bertukar barisnya kepada baris atas. Dia baca dengan tubsala. Nampak kan?
Jadi tubsala ini dibaca dengan baris atas ini kerana ada an. Asalnya adalah tubsalu. Asalnya adalah tubsalu fi'il mudhari'. Jadi dibaca dengan an. Dan an dengan fi'il ni, an dengan fi'il mudhari' ini boleh ditakwilkan kepada masdar. Masdar kepada absala. Jadi absala yubsilu, masdar dia adalah ibsalan. Ibsalan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau ikut dia punya sifir dia, af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi absala yubsilu ibsalan. Jadi ibsal ini kita letak kat sini, takwil kepada masdar ibsalan. Tetapi ingat di dalam tubsala tu ada dhamir atau ada dhamir hiya, tubsala. Jadi diletak dhamir ha. Dhamir muttasil. Jadi ibsaluha ataupun ibsaliha, boleh tengok kedudukan dia dalam ayat. Antu bersala iaitu ibsalaha ataupun baris yang sesuai, mungkin iliha, tengok nanti kita jumpa apa yang akan di-i'rab oleh Syekh Talib Al-Ibrahimi. Jadi itu maksudnya. Maksud apa? Nasibah maksudnya letak baris atas. Masdariyah maksudnya ditakwil dengan masdar. Masdar ni kata nama terbitan daripada fi'il absala. Beres Ada nak tanya? Semoga jelas Jadi an itu kita panggil an masdariyah dan juga an nasibah dari sudut fungsinya. Kalau kita nak terjemah bahawasanya, kalau kita nak terjemah an itu, kita boleh terjemah dengan bahawasa. Okey, beres Jadi antum salah ataupun ibsaliha ataupun ibsalaha. Jadi an itu pertama dia huruf apa? Dia huruf nasibah. Nasibah ni menjadikan i'rab dia mansub. Sebab fi'il mudhari' ini dia i'rab dia asalnya marfu'. Tetapi bila ada an dia menjadi mansub. Mansub itu maknanya nasibah. An itu menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian masdariyah dia boleh ditakwilkan. Apa maksud takwil? Maknanya boleh ditukar, boleh diubah, boleh dikembalikan kepada asalnya iaitu masdar fi'il tersebut. Jadi dibaca dengan ibsalaha ataupun luha ataupun liha. Tengok kedudukannya di dalam ayat. Gabungan an dengan tubsala itu boleh diubah ataupun dikembalikan kepada masdar. Masdar ini adalah kata nama terbitan bagi kata kerja. Setiap kata kerja ada masdar. Contohnya dhahaba yadhhabu dhahaban, qatala yaqtulu qitalan, akala yaqulu aklan. Jadi semuanya ada masdar dan biasanya baris dianya diletak dengan baris atas. Di dalam kamus kan dia letak baris atas itu atas asas masdar ni boleh dijadikan maf'ul mutlaq. Boleh dijadikan maf'ul mutlaq dan dia adalah mansub. Okey, itu maksud an masdariyah dan juga nasibah. Kemudian selepas itu disebut di dalam i'rab ini tubsala mudhari' mabni lil majhul. Dia adalah fi'il mudhari' dan dia mabni lil majhul. Majhul ni maknanya tidak ada fa'il. Tidak ada fa'il. Fa'il maknanya pelaku. Pelaku itu disembunyikan. Tidak ditunjuk ataupun ditonjolkan. Tidak ada disebut di dalam. Tidak ada. Lil majhul masuk. Masuk ni maknanya hukumnya adalah masuk kerana ada an. Dibaca dengan tubsala. Jadi masuk hukumnya nafsun naib fa'il. Dihumbang diri. Dihumbang diri, maknanya dijerumuskan diri, dimasukkan diri, diserahkan diri kepada azab atau kepada kemusnahan dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka lakukan itu maknanya mereka ditipu oleh dunia. Mereka telah jadikan agama ini permainan dan juga hiburan. Okey. Nafsun itu naib fa'il. Apabila tidak ada fa'il, maka maf'ulun bih itu bertukar menjadi naib fa'il. Wal masdar muawwal an tubsala fi mahalli nasab maf'ul li ajli.
Ini nama satu maf'ul. Nama ni maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih ini ia menerangkan sebab. Dia menerangkan kerana. Li ajlihi. Ajlihi ini kerana. Maknanya di sini Allah Ta'ala nak bagi tahu, wa dzakir bihi, kamu ingatkanlah mereka. Kenapa? Kerana mahu menakutkan ataupun mahu mengingatkan mereka apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berada sekarang ini di dalam tertipu dengan dunia tersebut, akan menjerumuskan diri mereka, akan memasukkan diri mereka ke dalam neraka, akan menyerahkan mereka, akan serahkan diri mereka kepada kemusnahan. Maknanya maf'ul li ajli. Maf'ul di dalam bahasa Arab ini dia ada banyak maf'ul. Yang biasa kita jumpa maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ul ini adalah objek. Contoh bila saya sebut, biasa kita dengar perkataan daraba. Daraba Muhammadun Zaidan. Jadi Zaidan itu adalah kena pukul. Daraba telah memukul. Siapa yang telah memukul? Muhammad. Muhammad telah memukul. Siapa yang kena pukul? Yang kena pukulnya adalah Zaid. Jadi Zaid itu adalah maf'ulun bih. Kita panggil objek. Ini biasa kita jumpa. Cuma di sana ada beberapa lagi maf'ul. Contoh saya sebut daraba. Saya sebut apa lagi? Qama Muhammadu ihtiram al-muallim. Jadi ada ihtiraman ataupun ihtirama, saya buat mudhafun ilaih. Muhammad berdiri. Kemudian ada ihtiram al-muallim. Jadi ihtiram ini adalah maf'ul li ajli. Maf'ulun li ajlihi. Fungsinya adalah li ajli. Dia maf'ul dan fungsinya adalah untuk menerangkan sebab ataupun kenapa Muhammad berdiri. Siapa berdiri? Muhammad. Kenapa dia berdiri? Ihtiramal muallim, menghormati guru. Jadi dia pun berdiri. Jadi ihtiraman ini kita i'rab maf'ulun bih mansub wa huwa mudhaf. Jadi kita panggil yang ini adalah maf'ulun li ajli. Sama dalam ayat tadi. Dan ada lagi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Contoh saya sebut akala Muhammadun aklan. Muhammad makan. Siapa yang makan? Muhammad. Tapi ada masdar dia. Ada masdar dia. Masdar kepada akala. Ini kita panggil maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak iaitu apabila ada disebut balik, disebut aklan, diulang, diambil, diguna masdar daripada fi'il akala itu untuk menguatkan ayat. Muhammad makan, betul-betul makan, bukan main-main, dia betul-betul makan. Jadi maf'ul mutlak ni ada 3 makna dia untuk menerangkan, untuk menguatkan ayat. Dan juga untuk menerangkan bilangan seandainya kita sebut aklatan. Aklatan maknanya satu kali makan. Aklatan kita letak ta tu. Letak ta itu dah jadi maf'ul mutlak juga, tetapi menerangkan bilangan. Bilangan berapa kali makan. Jadi kalau aklatan satu kali makan. Dan ada satu lagi maf'ul fihi. Contohnya akala Muhammadun amamal, Muhammad makan depan meja. Jadi amama ini dia menerangkan lokasi, tempat. Jadi bila menerangkan lokasi, tempat, jadi amama itu adalah maf'ul fihi ataupun zarah. Fihi. Amama ini adalah maf'ul fihi. Jadi ada berapa dah maf'ul? Ada 3, ada 4 ada ni ada 4. Ada lagi maf'ul lain siapa ingat? Maf'ul bihi, maf'ul li ajlihi, maf'ul mutlaq, maf'ul fihi, maf'ul ma'ahu. Ada satu lagi. Maf'ul ma'ahu.
Mafhum ma'ahu ini biasa kita dengar Arab-Arab ataupun buku-buku ambil contoh. Masya Muhammadun wan nahar, ataupun sara Muhammadu wan nahra. Muhammad dia berjalan, dan ada waw ma'iyah kita panggil ni wan nahra. Siapa yang berjalan? Muhammad. Wan nahra, sungai. Muhammad berjalan dan sungai. Sungai ini dia letak baris atas. Sebenarnya dia nak bagi tahu Muhammad dia berjalan tepi sungai. Dia berjalan tepi sungai, tapi sungai itu tak berjalan. Cuma dia berjalan itu sungai seolah-olahnya tepi sungai lah. Jadi dipanggil maf'ul ma'ahu, iaitu bersamanya. Maf'ul ma'ahu. Seolah-olah Muhammad itu dia berjalan dan sungai pun ikut berjalan bersamanya. Ataupun wasyams. Kalau saya nak buat satu lagi, wal qamar. Contoh kita berjalan kan, kita berjalan, bulan atas langit, atas kepala kita tu sentiasa ikut kita. Tidak begitu kan, kita berjalan pergi kedai pun ada bulan ikut kita, pergi ke balik rumah pun ada bulan ikut kita. Kita pun kata apa? Masyaitu wal qamara. Saya berjalan dan bulan ikut saya berjalan. Walaupun bulan tetap berjalan, tapi seolahnya begitu. Sama juga sungai, saya berjalan, sungai sentiasa ada di tepi saya. Jadi sentiasa ada ataupun bersama dipanggil maf'ul ma'ahu. Ini adalah maf'ul yang kelima. Tersilap saya, 5 ni lah maf'ul. Itu ada lagi maf'ul ma'ahu, maf'ul fihi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlihi, maf'ul bih, maf'ul bih. Dan tadi dalam ayat tadi kita jumpa maf'ul li ajli. Maknanya zakir, kamu memberi peringatan wahai Muhammad, ibsalahu, maknanya maf'ul li ajli, kerana untuk apa? Untuk mengingatkan mereka ataupun menakutkan mereka, mereka yang tertipu dengan dunia ataupun mereka yang menjadikan agama ini bahan hiburan dan juga gurauan. Kita tengok ayat bagaimana Allah Ta'ala sebut. Jadi wadzakkir bihi an tubsala nafsun, masdar fi mahalli nasab maf'ul li ajli, masdar fi mahalli nasab maf'ul li ajli, ala hadfi mudaf ay makhafata an tubsala. Hadaf ini dibuang mudaf, maknanya masdar muawwal itu ada mudaf sebelumnya. Masdar muawwal itu ada apa? Ada mudaf sebelumnya. Jadi kalau kita nak buat ayat ni, kita akan tulis apa? Wadzakkir bihi ibsaliha, dan ada mudhaf makhafata yang dibuang. Makhafata, wadzakkir bi makhafata ibsaliha. Jadi kita terjemah macam mana? Wahai Muhammad, engkau biarkanlah mereka-mereka yang telah, jangan ambil kisah, jangan kamu jadikan ia adalah sebagai satu masalah di dalam dakwah kamu. Mereka-mereka yang telah menjadikan agama ini sebagai hiburan, mainan, dan juga mereka yang telah tenggelam dengan dunia. Mereka tidak ingat ataupun percaya dengan akhirat. Kamu biarkanlah mereka, kamu jangan ambil kisah, jangan jadikan ia sebagai satu bebanan, satu masalah. Dan pada masa yang sama, wadzakir bihi, kamu beri peringatan kepada mereka dengan Al-Quran ataupun dengan azab-azab Allah SWT di akhirat. Apa tujuannya? Kerana apa? Makhafata irsaliha. Kamu beri peringatan itu atas asas supaya mereka takut. Mereka rasa takut, makhafata, takut diri mereka terjerumus ataupun masuk ataupun musnah di dalam azab Allah ataupun masuk dalam neraka Allah dengan apa yang telah mereka usahakan. Mereka telah dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi diletak makhafata ibsalnya. Makhafata itu tidak disebut. Ialah bila kita memberi peringatan, sudah pasti peringatan itu ada tujuannya.
Tujuannya adalah untuk mereka rasa takut, mereka rasa insaf, mereka rasa sedar. Itu dan kita tak bagi tahu pun maknanya aku tidak jelas ataupun tidak zahirkan dia punya mafhum li ajli itu. Tetapi di dalam ayat ini seolah-olahnya ada mafhum li ajli dan ia tidak disebut tetapi makna ayatnya ada mafhum li ajli tersebut. Okey, jadi makhafata ibsaliha. Makhafata ini dalam bracket tu maknanya ayat yang kalimah yang tidak ada dalam Quran. Fadzakir bihi makhafata ibsaliha. Ya. Okey, satu-satu kita ambil memang dia punya ayat-ayat dia itu agak panjang i'rabnya. Ai makhafata an tubsala ataupun makhafata ibsaliha. Apabila an itu ditakwil. Ba sababiyah. Ba sababiyah. Ba itu kalau kita nak sebut jar, huruf jar tetapi fungsinya sebab. Jadi bila disebut ba sababiyah ini maknanya dia menerangkan sebab. Sebab tentu bersalah, sebab kenapa masuk dalam neraka, sebab diri mereka itu masuk dalam neraka, sebab diri mereka itu musnah ataupun celaka, ataupun diri mereka itu masuk terkena azab Allah SWT. Sebab apa? Jadi ba itu fungsinya menerangkan sebab. Sebab apa mereka itu diazab? Kenapa diri mereka itu masuk neraka? Bima, dengan sebab ma. Ma itu adalah ma masdariyah, iaitu dengan sebab apa? Kasabat, diri mereka telah usaha. Kasabat itu mithlu gharrat, iaitu fi'il madin mabniyun 'ala sukun, madin sakin. Madin fat maftuh, madin maftuh. Kasabat madin maftuh, dikira ba. Kasabat, ta itu adalah ta ta'nis. Ta ta'nis ini kembali kepada nafsun, kerana nafsun ini muannas. Nafsun, diri kita ini nafsun, walaupun dia adalah mudzakkar, walaupun dia tidak ada tanda muannas, dari sudut lafaznya dia adalah mudzakkar, tetapi dia dari sudut hukumnya, dari sudut bahasanya dia adalah muannas. Sebab itulah diguna tubsal. Tubsal dengan ta, kalau huwa yubsal, kalau hiya tubsal. Sama juga dengan kasabat. Kasabat ini adalah hiya, kalau huwa kasaba. Ingat, huwa kasaba, huma kasabu, kasaba, hum kasabu. Kalau hiya kasabat, huma kasabata, hunna kasabna. Anta kasabta, kasabtuma, kasabtum, anti kasabti, kasabtuma, kasabtunna. Saya, ana, kasabtu, nahnu, kasabna. Jadi diguna kasabat. Kasabat ini adalah ta itu ta ta'nis, ta perempuan. Kenapa diguna ta perempuan? Kerana merujuk kepada nafsun. Nafsun itu dari sudut bahasanya dia adalah muannas. Nafsun nafsun itu adalah muannas. Ini nafsun muannas. Dan kita dah jumpa fi'il sebelum ni, tubsala ni diguna ta. Jadi ta itu adalah tanda fi'il mudhari' ataupun huruf mudhara'ah bagi perempuan. Ia diulang balik bima kasabat, dengan apa yang mereka telah confirm ataupun betul-betul usaha lakukan. Maknanya di sini kalau niat itu belum lagi dikira. Kalau niat seseorang itu niat nak buat sesuatu yang jahat, tidak dikira dosa. Kalau niat untuk melakukan sesuatu yang baik, sudah pun ditulis pahala. Tetapi kalau niat nak buat jahat, tidak dikira lagi. Jadi dia guna lafaz fi'il madin. Jadi diterjemahkan dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Dengan sebab apa yang telah betul-betul mereka buat. Iaitu diri mereka buat. Kalau niat tak dikira lagi. Jadi mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab apa? Dengan sebab apa yang mereka usahakan. Maknanya kita masuk syurga dengan rahmat Allah SWT, dan kita seseorang itu masuk neraka kerana apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan. Sedangkan rahmat Allah itu adalah wasi'ah, sangat luas.
Mereka, contohnya mereka niat sudah pun dapat pahala, niat nak buat benda yang baik. Waman ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang buat satu kebaikan maka diganda jadi 10 kebaikan. Itu adalah rahmat Allah SWT. Waman ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Dan sesiapa yang melakukan keburukan tidak akan dibalas kecuali sepertinya. Kalau buat sekali dapat satu dosa. Mereka yang buat keburukan dapat satu keburukan. Siapa yang buat satu kebaikan dapat 10. Itu adalah rahmat Allah SWT ke atas hamba-Nya. Jadi kalau seseorang itu masuk ke dalam neraka, maknanya dia betul-betul buat benda yang jahat. Sehingga kejahatan itu banyak meningkat, membatasi kebaikan. Walaupun Allah Ta'ala sebut kebaikan itu dapat satu dapat 10. Contohnya kita buat salah satu dapat satu, kita buat baik dapat 10. Jadi dia dah mengatasi 10 ataupun ganda 10. Dah lebih 9. Kalau kita nak tolak, contohnya kita buat jahat satu, buat baik satu, kita dapat baik 10 sen, RM1. Dapat jahat 10 sen. Jadi ada 9 lagi kita punya baki kebaikan itu. Jadi kalau seseorang itu dia masuk ke dalam neraka Allah, dia betul-betul jahat. Dia buat baik 10, dia buat baik 1, dia buat jahat 10. Barulah balance. Mana buat jahat 10 dapat 10, buat baik 1 dapat 10. Dan dia buat jahat lagi, 1 lagi jadi 11, 12, 13 dan sebagainya. Jadi disebut di sini dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Sesiapa yang membawa, mendatangkan ataupun melakukan kebaikan, maka dia dapat 10, dan sesiapa yang membuat sayyi'ah, keburukan, fala yujza illa mithlaha, tidak akan dibalas kecuali satu keburukan tersebut. Itu adalah rahmat Allah SWT. Dan makhafata ibsaliha ma masdariyah, ba itu sababiyah, menerangkan sebab kenapa diazab dengan apa yang telah mereka telah ataupun betul-betul lakukan. Diguna dengan fi'il madin. Kita dah belajar sebelum ni, fi'il madin dia bermakna madin, bermakna telah. Perbuatan itu telah berlaku. Yang kedua, dia bermakna tahqiq. Perbuatan itu betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku. Benar-benar berlaku. Bukan angan-angan ataupun niat. Kerana niat angan-angan itu belum lagi dapat dosa, kecuali dosa-dosa batin. Dosa-dosa zahir seperti pukul orang, bunuh orang dan sebagainya, itu zahir. Ada dosa-dosa batin seperti sombong, itu adalah dosa-dosa. Kita sombong ini hati kita. Sebab itulah seseorang yang nampak zahirnya sombong, boleh tentu lagi dia sombong. Kita lihat dia pakai kereta yang cantik, kita kata sombongnya, belum tentu lagi hatinya. Kadang-kadang orang yang guna naik kereta buruk pun mungkin sombong, kerana sombong ini adalah dosa batin. Dosa-dosa batin itu dikiralah walaupun dia tidak dizahirkan perbuatan, seperti apa yang sebut tadi, sombong ataupun riak, nak menunjuk-nunjuk dalam ibadat, dalam apa-apa saja perbuatan kebaikan, mahu tunjuk, orang lihat, orang puji. Kemudian selain daripada itu, dosa-dosa yang batin itu sudah dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni ada dosa batin dan ada dosa zahir. Semuanya kita kena jaga. Sama juga dengan ibadat. Ada ibadat yang zahir, haji, umrah, solat, zakat, sedekah dan sebagainya. Dan ada yang batin seperti sabar. Kadang-kadang pahala yang batin ini lagi banyak yang kita mungkin tidak dapat sangka. Contohnya sabar, apa lagi, qanaah, cukup. Kita rasa cukup. Kita tak mahu nak komen ataupun apa ke panggil, kita nak condemn ataupun kita nak kritik takdir Allah SWT.
Bila kita usaha, kita dapat, ini kita rasa cukup apa yang kita ada. Jadi itu juga adalah sifat ataupun pahala yang ibadat batin kita. Jadi semua itu mendatangkan pahala kepada kita berganda-ganda seandainya kita khususnya sabar tadi, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Taala memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar ini pahalanya tanpa terkira banyaknya. Okey, selesai kat situ. Kemudian kasabat gharrat, sama seperti gharrat. Mithlu gharrat maknanya fi'il madin, dia adalah mabniyun 'alal fathi ataupun maftuh, wal fa'il hiya. Hiya ini kembali kepada nafsun. Kembali kepada nafsun. Nafsun itu adalah muannas. Ma kasabat nafsun. Wal masdar muawwal, wal masdarul muawwal, ada lagi masdar. Kenapa? Kerana ada ma masdariyah. Kasabat fi mahalli jar bil ba muta'alliqun bitub salah. Okey, kita tengok, kita tarik balik. Wa dzakir bihi makhafata ibsaliha bima kasabat Okey, ayatnya sebut apa? Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Kemudian laisa laha min dunillah. Bima kasabat. Kasabat ini kembali kepada nafsun. Bima kasabat nafsun, maknanya begitu. Tapi tidak disebutlah nafsun kerana sudah ada sebelumnya. Wa dzakir, dan engkau wahai Muhammad ingatkanlah mereka, berilah peringatan kepada mereka dengan Al-Quran, tujuan menakutkan diri mereka supaya tidak terjerumus di dalam neraka ataupun terkena azab Allah SWT, dengan sebab bima, dengan sebab apa ini kembali kepada permainan, hiburan. Agama itu dianggap mainan, hiburan, dan juga kerana sebab mereka itu tenggelam di dalam kehidupan dunia, bima kasabat, dengan apa yang telah mereka usahakan, diri mereka sendiri telah usahakan. Jadi kasabat ini dia ada ma dengan kasabat, boleh ditakwil kepada masdar. Kasaba yaksibu kasban, bima kasabat. Jadi ma kasabat ini boleh ditakwil kepada bi kasbiha, dengan usaha diri mereka. Wa dzakir bihi makhafata ibsaliha bi kasbiha, dengan apa yang diri mereka usahakan. Jadi kasabat ini fi'il madin, boleh ditakwil kepada masdar, dan masdar ini dia ta'alluq kepada ibsal. Ibsal ini. Ibsal ni maknanya terjerumus di dalam neraka. Terjerumus di dalam neraka ataupun diazab oleh Allah SWT. Jadi di mana dia punya pelengkapnya? Dengan apa yang diusahakan, dengan usaha mereka. Bikasbiha, dengan usaha mereka, mereka telah dijerumuskan, telah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi disebut kasbiha itu muta'alliqun bi antu bersala. Muta'alliqun bi ifsaliha ini, muta'alliqun bi ifsaliha ini. Jadi tempat bergantungnya kepada ifsaliha. Okey, selesai kat situ. Masya-Allah, banyak agak susah ayat ni. Belik-belik. Belik-belik. Jadi fi mahalli jar bil ba muta'alliqun bi tubsal. Laisa madin naqis jamid. Ini pun sudah kita pelajari sebelum ni. Laisa itu adalah fi'il madin. Itu pertama, dia adalah fi'il madin. Naqis, dia adalah kurang. Jamid, dia adalah beku. Kurang, beku. Naqis, kurang, maknanya dia perlu kepada isim laisa dan khabar laisa. Jamid, dia tidak ada fi'il mudhari' dan fi'il amar. Jadi laisa ini dia ada dua sifatnya. Pertama, naqis. Naqis maknanya dia perlu kepada mubtada dan khabar. Contoh saya sebut laisa.
Laisa Muhammadun. Laisa ni ada beradik kana kan? Laisa Muhammadun. Muhammad bukan. Jadi tak lengkap ayatnya. Dia laisa ni dia fi'il. Sepatutnya fi'il dah ada fa'il, lengkaplah. Tidak begitu lah. Tapi tidak lengkap. Dia perlu kepada khabar dia. Laisa Muhammadun kasulan. Ataupun laisa Muhammadun apa nak buat mujtahidan, rajin. Jadi barulah lengkap ayatnya. Muhammad tidak rajin. Nampak kalau saya buang mujtahid ini, ayatnya tidak lengkap. Mujtahidan ni saya buang, dia tidak lengkap. Jadi perlu ada mujtahidan. Kalau buang tidak lengkap. Tak sama dengan fi'il lain. Contohnya qama Muhammadun, dia sudah lengkap. Tak perlu lagi saya tambah apa-apa di sini. Dia sudah lengkap. Jadi ini kita panggil naqis. Naqis. Kenapa naqis? Kerana dia perlu kepada mubtada dan khabar. Mubtada ini kita panggil isim laisa. Khabar kita panggil khabar laisa. Laisa ni ada beradik kana kan? Betul maknanya dia merafukkan isim, menasabkan khabar. Tak seperti fi'il lain. Contohnya qama. Qama ini tak perlu dah kepada apa-apa penambahan. Qama Muhammadun sudah pun lengkap maknanya. Tapi kalau laisa Muhammadun masih tidak lengkap maknanya. Yang kedua dia jamid. Jamid. Jamid ini beku. Jadi laisa ini dia ada fi'il madhi saja. Dia ada fi'il madhi saja. Dia tidak ada fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. Huwa laisa. Kemudian huma laisa, ada alif. Hum laisu. Kemudian itu lelaki. Kalau hiya laisat, dua orang, huma laisata, dan jika ramai hunna lasna. Lasna. Boleh ya? Tapi tak ada fi'il mudhari', tak ada. Dia tak ada fi'il mudhari' tu, fi'il amar pun tak ada, dia hanya ada fi'il madhi saja. Itu bagi huwa. Kemudian kalau anta lasta. Kemudian saya tak letak ganti nama. Las, dua orang, las tuma. Ramai, lastum. Itu bagi anta. Lasta, lastuma, lastum. Kalau perempuan, anti, lasti. Kemudian lastuma. Dan kalau ramai, lastunna. Saya lastu. Dan nahnu lasna. Nampak kan? Jadi semua ini adalah fi'il jamid. Fi'il jamid tu fi'il jamid. Kenapa jamid? Dia hanya ada fi'il madhi saja. Jadi laisa ni tak ada. Laisa yalyasu tak ada. Ilyas tak ada. Dia hanya fi'il madhi saja. Kesalahan dengan qama ada fi'il madhinya. Qama, kemudian qama, qumu, qamu, qamat, qamata, qumna. Dia ada. Tetapi fi'il mudhari' pun ada. Qama, yaqumu, qum. Jadi qama ni dia ada fi'il mudhari', yaqumu, dan dia ada fi'il amar, qum. Laisa tak ada. Fi'il mudhari' tak ada. Kemudian fi'il amar pun tak ada. Jadi kita panggil apa? Kita panggil jamid. Maknanya dia adalah beku ataupun tak ada fi'il lain kecuali fi'il madhi saja. Itu maksudnya naqis dan jamid. Laha muta'alliqani bi khabar laisa mahzuf. Khabar laisa itu tak ada.
min dun muta'alliqani bihal, dan dun ini dia jar wa majrur wa huwa mudhaf, muta'alliqani bihal, ada hal min waliyin. Waliyin ada hal. Allah mudhafun ilaih, wali isim laisa muakhar marfu' bid dhammah. Jadi laisa, ya, nampak macam biasa ayat dia kan, tapi dia punya huraian dia agak laisa laha min dunillah waliyun wala syafi'. Itu ayatnya. Apa maksudnya? Tidak ada baginya, iaitu bagi diri seseorang itu di akhirat nanti ataupun dunia, min dunillah, selain daripada Allah, waliyun, pelindung, wala syafi', penolong. Jadi kita dah belajar tadi, laisa dia ada khabar, dia ada isim, dia ada khabar. Tidak begitu, laisa ni dia ada isim dan dia ada khabar. Isim laisa diletak di hujung. Ini isim laisa. Ini isim laisa. Jadi laisa waliyun. Kemudian khabar dia mana? Khabar dia tidak disebut. Khabar dia tidak disebut. Sebab itulah dipanggil khabar mahzuf. Jadi khabar mahzuf ini kita boleh sebutlah laisa waliyun. Mungkin kita boleh letak maujud. Mungkin ada maujudan. Maknanya tidak ada penolong, tidak penolong ada. Tidak penolong ada ataupun pelindung ada. Tidak ada pelindung maknanya. Jadi maujudan ini tidak diletak. Kerana dia tak perlu pun. Kalau kita terjemah pun laisa waliyyu, maknanya tidak ada pelindung. Mana ada tu? Ada tu sebenarnya ialah orang sudah faham dah. Bila disebut laisa waliyyu, maknanya diterjemahkan tidak ada pelindung. Kalau kita nak tengok harfinya, laisa, ia tidak, waliyun, pelindung, ia tidak pelindung. Jadi sebenarnya sudah ada di sini perkataan ada, maknanya tidak ada pelindung. Jadi saya cuba untuk letak maujudan ini adalah khabar kepada laisa. Laisa waliyun maujudan, tidak ada pelindung. Kemudian laha, laisa waliyun laha min dunillah wala syafi'. Jadi ayat-ayatnya macam di atas ni, ini ayat Quran di atas, laisa laha min dunillah. Jadi saya cuba untuk waliyun ini dia adalah isim kepada laisa, saya cuba untuk letak di awal supaya nampak, sebab kita belajar tadi laisa ni dia ada isim, laisa dia ada khabar. Jadi laisa waliyun, laisa laha min dunillahi waliyun, ini mana dia punya isim laisa dan mana dia punya khabar. Jadi saya cuba ubah bentuk ataupun ambil waliyun ini letak di depan, iaitu dia adalah isim kepada laisa. Maujudan ini dia mahzuf, tidak ada, saya cuba adakan, dia adalah khabar kepada laisa. Laha ini dia jar wa majrur, muta'alliqun bi maujudan. Dia muta'alliqun bi maujudan. Ya, dia muta'alliqani. Laha ini dia bergantung, merujuk kepada khabar laisa mahdhuf, maujudan itu. Nampak kan insya-Allah laisa waliyun maujudan. Laha ini dia merujuk kepada maujudan, bergantung kepada maujudan. Ada baginya, iaitu bagi nafsun, diri seseorang. Min dunillah, min dunillah muta'alliqani bihal min wali. Waliyun ini ada hal dia, mungkin di sini pun kita boleh takdirkan ada hal. Laisa waliyun, kita letak hal dia kainan. Kainan pun boleh terjemahkan ada. Waliyun terjemah apa? Tidak ada baginya pelindung. Saya cuba kainan, kita letak kainan. Cuma kainan dengan maujudan itu dia maknanya lebih kurang. Kalau ada perkataan lain boleh letak laisa waliyun
waliyun, tidak ada pelindung. Hal ini dia kena mustaq, sama ada isim fa'il ataupun boleh juga isim maf'ul. Apa kita letak kainan dulu. Kalau terlintas saya sebut lagi. Saya tukar. Laisa waliyun kainan. Kainan ini adalah hal kepada wali. Sahibu hal, walaupun wali ini adalah dia nakirah. Biasanya sahibu hal ini dia perlu makrifah. Hal ini dia menerangkan keadaan. Hal ini dia menerangkan keadaan. Kainan itu maknanya hal keadaan adanya. Pelindung. Waliyun itu adalah isim kepada laisa dan ada hal iaitu kainan. Min dunillah ini selain daripada Allah merujuk kepada hal iaitu kainan ini. Jadi laha dia merujuk kepada maujudan. Ya, saya cuba counting sikit ya. Laha ini dia kembali kepada maujudan jar wa majrur. Dan min dunillah ini pun dia adalah jar wa majrur, wa huwa mudhaf, dia merujuk kepada hal, kepada wali. Okey, sekali lagi ya. Jadi min dunillah itu dia merujuk kepada kainan dan laha merujuk kepada maujudan. Selain daripada Allah dalam keadaan pelindung, tidak ada selain daripada Allah SWT. Laha, bagi nafsu itu tidak ada pelindung. Itu lebih kurang. Min dunillah merujuk kepada kainan, laha maujudan. Dan wa huruf ataf, la itu adalah zaidah. Boleh saja disebut wa syafi'un, tetapi la ini zaidah, dia lagi menguatkan. Juga tidak ada syafi'un, penolong. Syafi'un ini adalah dia adalah isim kepada laisa, sama dengan waliyun. Laisa waliyun wala syafi'un kainan mawjudan laha min dunillah. Okey, insya-Allah. Okey, berpeluh juga. La zaidah li ta'kidun nafi, menguatkan nafi. Laisa tu dia ada makna nafi. Jadi bila disebut la, dia menguatkan lagi nafi. Jadi kita terjemahkan diri seseorang itu di akhirat nanti dengan segala sebab perbuatannya yang jahat, kekufurannya, dia akan disiksa oleh Allah SWT, iaitu pada hari yang tidak ada penolong, tidak ada pelindung. Laisa waliyun, tidak ada pelindung selain daripada Allah SWT. Maknanya selain daripada Allah tidak ada siapa yang nak lindungi dia. Allah saja yang melindungi diri seseorang itu. Bahkan nak bercakap pun tidak ada sesiapa pun yang dibenar bercakap kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan digulang balik wala, dan tidak ada yang dapat memberi syafaat, memberi bantuan. Atas dunia ini kita ada ibu, kita ada bapa, kita ada anak, kita ada jiran, adik-beradik, kita ada banyak orang boleh tolong kita. Tetapi di akhirat nanti tidak ada. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pengikut pun lari, adik-beradik semuanya lari dan sebagainya. Yang dapat tolong kita Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang soleh, orang-orang yang hafaz Quran, yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala syafi'un min dunillah, selain daripada Allah, dan juga dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu sampai mana kita? Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'un wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khadh minha. Jadi insya-Allah minggu depan nampaknya sudah 1 jam lebih ni. Saya pun rasa kena tekak. Banyak bercakap. Wa in ta'dil, dan sekiranya diri itu mahu menebus kullu adlin, dengan tebusan apa-apa saja tebusan, la yu'khadh minha, tidak diambil, tidak diterima daripada diri seseorang itu maknanya. Jadi dia sudah i'rabnya, nanti insya-Allah kita cuba pelajari pada minggu depan. Ada in syartiyah, jazimah,
Kemudian ada lagi la dan selepasnya yu'khad. Yu'khad ini adalah fi'il mudhari' majzum. Wa in ta'dil la yu'khad minha dan mabni lil majhul. Kemudian ulaika isim isyarah. Ubsilu juga mabni ubsilu. Ini fi'il madhi absala, fi'il mabni li majhulnya adalah ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamim wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Jadi akhir dia tu tak susah, insya-Allah tak susah dalam ayat ini. Maknanya agak panjang, kita cuba untuk i'rab ayat ini. Semoga dapat manfaat insya-Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung nanti insya-Allah. Ada soalan nak tanya? Seminit dua lagi. Dia Ustaz, Sila Haji Jamil. perkataan nafsun tu muannas, mustahaknya kita tahu muannas muzakkar kerana dia terlibat pada ayat seterusnya, dhamir pada fi'il madhi mudhari kan. Sebab itu kita nak pasti betul muannas muzakkar tu Ustaz. Umpamanya kita tekat kuning dulu, kita tak faham kan nya dia apa semua kan kita kuning alamu kan. Jadi yang tu kita nak pasti tu ada masalah. Muannas muzakkar. Ya, maknanya bila kita contoh bila kita jumpa fi'il mudhari' dia ada dhamir kat dalam tu. Jadi dhamir itulah sebenarnya dia menunjukkan lelaki dan perempuan. Jadi kalau dibaca tubsala nafsun, maknanya nafsun itu adalah perempuan, diguna tubsala. Dan dhamir-dhamir selepas itu pun diguna laha. Laha itu ha itu kembali kepada nafsun. Jadi semua itu adalah kembali kepada isim yang disebut. Ganti kepada isim, sebab itu dipanggil ganti nama. Jadi bila dijumpa ganti nama tu sebenarnya dia kembali kepada nama. Dalam ayat ni namanya adalah nafsun. Kata namanya adalah nafsun. Kalau kita boleh terjemah laha baginya. Cuma baginya itu bagi dia ataupun bagi ia, kembali kepada nafsun. Okey Haji Ya. Sebab cuma nak ulang sajalah. Sebab dhamir tu panjang sangat ayat tadi. Yalah memanglah. Ini panjang ayatnya. Kalau kita nak pecahkan dia punya ayat-ayat ni lagilah panjang, sebagaimana yang saya sebut tadi, ada mahzufnya, ada yang tidak disebut dan sebagainya, lagilah panjang. Dan setiap perkataan itu ada sebabnya. Contohnya ba untuk sebab, ba sababiyah menunjukkan kerana atau sebab, dan juga maf'ul li ajli yang kita mungkin tidak tergambar. Antub salah itu dia adalah takwil kepada masdar. Kemudian ada sebenarnya maf'ul li ajli iaitu makhafata. Makhafata itu menerangkan sebab kenapa Nabi diminta untuk memberi tazkirah. Dan dia juga memberi makna bahawasanya kita memberi tazkirah ini tujuan tu ada. Tujuannya adalah untuk memberi seseorang itu rasa takut, rasa gerung kepada azab Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu adalah milik Allah. Kita bagi peringatan, kita bagi tazkirah. Bukan kita nak suruh dia berubah terus. Memanglah kita mahu matlamat kita begitu, tapi kita kena ingat kita hanya mampu untuk memberi mereka rasa takut, rasa gerun. Dengan takut itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali ataupun hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berkali-kali disebut, berkali-kali diberitahu, ditakutkan, diberi peringatan, tetapi seseorang itu masih lagi tidak berubah. Masih lagi tidak mendapat petunjuk, kerana kita hanya bertugas untuk memberi peringatan supaya mereka itu takut, tetapi hidayah petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada soalan lagi? Nak tanya Ustaz. Ya, doktor Profesor Zainal Nak tanya yang laha tu boleh tak juga menjadi sebagai khabar muqaddam, khabar kepada laisa laha? Oh, tak boleh lah.
Tak boleh ya? Tak boleh ya. Khabar kepada laisa tu dia ada mahzuf. Laisa waliyun mawjudan ataupun kainan lahar jawa majrur. Oh, maksud saya itu dia lahat tu sebagai sibhu jumlah. Oh, mana khabar syifi jumlah Ya. Pada Ya. Kalau duduk di depan muqaddam, sebagai muqaddam. dipanggil syifi jumlah. Cuma di sini dia ada Profesor. Nanti minggu depan saya huraikan sebabnya ada juga khabar ni, dia ada khabar jumlah, dia ada khabar jumlah ismiyah, dia ada khabar jumlah fi'liyah, kemudian dia ada khabar syibi jumlah. Khabar syibi jumlah ni apabila ayat isim itu selepas mubtada dia ada jar wa majrur. Ada yang mengatakan dia adalah khabar syibi jumlah, tapi sebenarnya dia ada khabar dia. Contoh kita bagi tahu Muhammad dalam kereta. Dalam kereta itu dijadikan khabar syibi jumlah. Tapi sebenarnya ada khabar yang dibuang. Kalau kita nak buat ayat lengkap, Muhammad ada di dalam kereta. Ada itu adalah khabar. Dalam kereta itu dia ta'alluq kepada ada. Cuma kita tak sebut ada tu kerana ayat ini sudah tidak memerlukan perkataan ada. Sama ada orang Arab ataupun orang Melayu, kita hanya kata Muhammad dalam masjid. Tapi sebenarnya Muhammad berada dalam masjid. Kalau kita nak huraikan rukunnya, Muhammad itu adalah mubtada, ada itu adalah khabar, dalam masjid itu jar wa majrur muta'alliqun bi ada. Ada dalam masjid. Maknanya dia jadi muta'alliqun berada Ya. bukan menjadi khabar lah, muqaddam. Nanti minggu depan saya cuba huraikan mungkin dari sudut khilaf, percanggahan ataupun percanggahan pendapat di kalangan ulama dari sudut i'rab ni, syibi jumlah dengan khabar mahzuf, insya-Allah subhanahu wa taala. Okey. Afwan Profesor. Insya-Allah kita jumpa minggu depan insya-Allah. Kira hari ini adalah hari pertama kita pada tahun baru tahun baru Masihi InsyaAllah SWT Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, beri kesihatan dan juga beri istiqamah terus memahami dan juga mempelajari bahasa Arab yang dapat membantu kita memahami kalam Allah Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insyaAllah. Waalaikumsalam. شكرا جزيلا. عفوا.